Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam kelas matematik bersama Cikgu Hafizah. Baik, matematik bagi hari ini ialah masih lagi dalam bahagian 1.2, tetapi kali ini ialah gabungan operasi asas aritmetik bagi integer. Sebelum ni awak dah belajar tentang tambah, tolak, darab dan bahagi bagi integer secara berasingan. Tetapi hari ini awak akan belajar mengenai gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi. Okey, awak tahu bagaimana cara untuk mengiranya. Okey, bagaimana melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi? Pertama, mesti didahului dengan tanda kurungan, diikuti oleh darab atau bahagi, akhir sekali barulah tambah atau tolak. Jika dalam soalan ada tanda kurungan, kita kena buat yang dalam kurungan itu dahulu. Tak kiralah apa pun operasi di dalam kurungan, tambah, tolak, darab atau bahagi, kita kena dahulukan yang berada di dalam kurungan. Kemudian, barulah kita pergi kepada operasi yang berada di luar kurungan, darab, bahagi atau tambah dan tolak. Jika dalam soalan itu ada soalan darab, kemudian ada soalan tolak, ada operasi tolak. Jadi kamu kena buat darab dahulu, baru tolakkan. Okey, jika dalam soalan itu ada darab dengan bahagi, dua-dua ada. Yang mana nak buat dulu? Kita mulakan dari kiri ke kanan. Atau dalam soalan itu ada dua-dua tambah dan tolak. Sama juga, kita kena bermula dari kiri ke kanan. Okey, kita tengok contoh. Di sini saya akan bincangkan 4 contoh. Yang pertama, negatif 8 darab kurungan negatif 2 tambah 3. B, 7 tambah 2 kurungan negatif 3. C, 4 tolak 12 bahagi kurungan negatif 2 tambah negatif 1. D, negatif 12 tambah negatif 16 per negatif 22 tolak negatif 24. Baik, kita akan tengok contoh bagaimana cara untuk membuat pengiraannya. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Negatif 8 darab kurungan negatif 2 tambah 3. Okey, untuk soalan begini, saya nak awak letakkan sama dengannya berada di bawah. Okey, negatif 8 darab kurungan negatif 2 tambah 3. Seperti saya kata terangkan tadi, kita kena buat yang dalam kurungan dahulu. Ini ialah tolak, yang ni ialah tambah. Tolak jumpa tambah kita mesti tolakkan. Jadi 3 tolak 2 ialah 1. Dan 3 adalah positif. Jadi ianya akan jadi positif 1. Negatif 8 kita tak usik. Jadi kita turunkan dahulu negatif 8 sebab kita tak buat apa-apa dengan dia. Darab ni pun kita tak buat apa-apa dengan, jadi kita turunkan. Okey. Yang ini kita kira tadi dah jadi berapa? 1 kan? Positif 1. Positif 1 kita tak tulis. Jadi kita tulis 1 sahaja. Kita tak tulis tanda positifnya. So negatif 8 darab 1. Maka jawapannya adalah 8. Seperti saya ingatkan sebelum ni, tanda sama dengan mesti sebaris. Jadi negatif 8 darab 1 ialah negatif 8. Okey, kamu boleh cek dengan menggunakan kalkulator. Tetapi, jalan kerja yang ini perlu ditunjukkan. Okey? Baik, kita pergi ke soalan B. 7 tambah 2 kurungan negatif 3. Baik, seperti saya bagi tahu, kalau ada kurungan, kita kena buat kurungan dahulu. Jadi, 7 dan tambah ini kita jangan buat apa-apa lagi. Jadi, kita turunkan. 7 dan tambah kita turunkan. 2 negatif 3 bila ada kurungan di sini bermaksud ini ialah operasi darab. Awak kena faham dalam matematik bila ada satu nombor betul-betul di luar kurungan, maka ini bermaksud darab. 2 darab negatif 3, jawapan dia ialah negatif 6. Okey. Soalan saya, boleh tak kita tulis dua operasi matematik secara bersebelahan begini? Ya, tidak boleh. Jadi kita kena letakkan kurungan. Okey? 2 darab 3 jawapan 6. Kita turunkan sebagai 6. Sekarang, kita pergi kepada step yang kedua.
Okey, tambah negatif. So, tambah jumpa tolak sebenarnya operasi apa? Tolak. Kita boleh permudahkan jadi tolak kan? Jadi, sama dengan 7 tolak 6. Okey, daripada dua simbol, dia menjadi satu sahaja. Ingat lagi? Tambah, tambah, jadi tambah. Tambah, tolak, jadi tolak. Kan? Bila simbolnya lain, dia jadi tolak. Tolak, tambah, jadi apa? Tolak. Tolak, tolak, jadi tambah. Ini yang awak dah belajar sebelum ni ya. Jangan kata tak tahu pula. Okey, kalau tak ingat, cuba tengok balik contoh-contoh yang ada sebelum ini. Okey, so 7 tolak 6. Berapa jawapan dia? Ya, 7 tolak 6 adalah 1. So, kita tengok kepada contoh yang seterusnya. Okey, contoh C. 4 tolak 12 bahagi negatif 12 tambah negatif 1. Mana kita nak buat dahulu? Okey, kat sini ada dua kurungan. Tapi awak kena ingat, kita ada dua level tadi. Darab dengan bahagi satu level. Level macam ni kan? Kurungan. Lepas tu, darab dengan bahagi satu level. Oops, sorry. Bahagi titik-titik je. Okey, darab dengan bahagi satu level. Another one ialah tambah dan tolak. Jadi, dalam soalan ni, semua ada. Mana kita nak buat dulu? Okey, kita kena buat yang bahagi dahulu. Kita kurungkan dia, gunakan kurungan yang begini. Menandakan ini yang kita nak buat dahulu. Okey, kita nak kira ni dulu. Jadi, yang kita tak kira, kita kena turunkan. Iaitu 4 tolak apa tambah kurungan negatif 1. Yang kita tak nak usik, kita tulis dahulu. Okey, so 12 bahagi negatif 2. Berapakah jawapannya? 12 bahagi 2? 6. Kalau bahagi dengan darab, ingat tak lagi kita guna kaedah potong-potong? Boleh tak negatif ni kita potongkan? Tidak boleh. Jadi jawapannya ialah negatif 6. Lagi sekali, boleh tak dua simbol operasi matematik berada di sebelah? Tak boleh. Jadi kita kena kurungkan. Okay, next. Mana kita nak buat dulu? Alright. Tinggal tolak dengan tambah. Tolak dan tambah, tadi dia apa syarat dia? Kita kena buat yang kiri dahulu. Tetapi ada dua kurungan. Jangan lupa ada dua kurungan. Jadi kita kena selesaikan kurungan. Tolak-tolak jadi tambah. Tolak tambah jadi tambah tolak jadi tolak. So kita kena permudahkan dahulu. Dia jadi 4 tambah 6. Oops, hilang. 6 tolak 1. So, ingat, tambah dan tolak adalah satu level. Jadi, kita kena buat yang kiri dahulu. Yang mana kita jumpa dahulu. 6 tambah 4, 10. 10 tolak 1, 9. So, jawapan dia adalah 9. Alright, clear? So, next. Negatif 12 tambah kurungan negatif 16 per itu bermaksud bahagi. Per ialah operasi bahagi. Titik, titik. Okey, untuk soalan begini, ada dua level. Jadi, kita kena selesaikan atas dan bawah dahulu. Okey, atas dengan atas, bawah dengan bawah. So, di sini ada kurungan. So, permudahkan. Tambah, tolak, jadi tolak. Yang bawah, kita buat serentak je. Tolak, tolak, jadi tambah. Apa yang jadi kat atas? Negatif 12 tolak 16.
per, bolehlah, per negatif 22, tolak-tolak jadi tambah 24. Alright. So, untuk soalan ni, ini ialah negatif, tolak. Ini ialah nombor negatif. Negatif tadi apa? Tambah. Ingat balik kan? Okey, 12 tambah 16. 12 tambah 16, jawapannya berapa? Jawapannya ialah 28 kan? Okey. Kemudian kita tengok nombor yang besar. Nombor yang besar ni, simbol asalnya apa? Ingat balik? Simbol asalnya ialah tolak. Jadi jawapannya mesti ada tolak. So, yang atas dia jadi negatif 28. Per. Yang bawah. Yang ni ialah tolak. Yang ni ialah tambah. Ini nombor positif. Negatif 22. Positif 24. Tolak tambah mesti tolak. So, nombor besar tolak nombor kecil. 24 tolak 22. 24 tolak 22, jawapannya ialah 2. Alright? 2. Kemudian kita tengok nombor yang besar. Antara dua nombor ni yang besar ada 24. 24 simbol asalnya ialah tambah positif. Jadi jawapan adalah positif 2. Perlu tak kita letak tanda positif? Tak perlu. So, letak 2 sahaja di sini. Okey. Macam saya mention awal tadi, maklumkan awal tadi, per maksudnya ialah bahagi. Jadi, 28 bahagi 2 ialah 14. So, tanda negatif ini boleh dipotong ke tak boleh? Tak boleh. Jadi, jawapan akhir mesti ada negatif. So, selesailah perbincangan kita mengenai gabungan operasi asas aritmetik bagi integer. So, cara awak nak buat nota, awak salin dia punya bagi tajuk, kemudian standard pembelajaran dan juga 4 contoh ini. Nanti saya akan berikan apakah soalan-soalan latihannya. Sekian, terima kasih.